Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'rifatu ta'lim wa ta'lim tadhakkur tadhkir. Wa naf'u al-intifa'u al-ifadatu wal-istiqalah. الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وتحفظ الهدى ودلالة الهدى وابتغاء وجه من قربه وفضله سبحانه وتعالى. Minhajul Abidin muka surah 7. Maka tak kala sempurnalah ia hamba tadi ilmu dan pengetahuan dan segala fardu, dan bangkit ia senya hendak mengambil di dalam ibadah. Mengambil maknanya memula. Mengambil tu maknanya memula. Sebab terjemahan ni daripada bahasa Arab. Mengambil tu dia terjemah daripada akhadha. Akhadha tu terjemah dia mengambil, tetapi murad akhadha ini dengan makna isyara', makna mula. Jadi mengambil jauh di sini pun makna itu pun samalah, mengambil makna memula. Hendak mengambil dalam ibadah, yakni hendak memulai di dalam ibadah. Dan membimbangkan dengan dia. Dia nak membimbang, maknanya mensibukkan diri dia dengan ibadah. Maka ditilik, dia pun renung. Maka tiba-tiba adalah ia mempunyai janayat. Apa janayat ni? Yakni luka dan dosa. Dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Jadi orang yang nak berjalan di dalam, kita kata, jalan akhirat, dia nak beribadah kepada Allah, dia dah dapat kesedaran. Bila dia nak beribadah, dia terfikir bahawa dia tak ada ilmu pengetahuan, maka dia pun menuntut ilmu. Dia pun belajar segala yang fardu-fardu, yang wajib tahu, semua dia dah belajar. Sampailah sempurna pembelajaran dia, dia pun nak mensibukkan diri di dalam ibadah. Bukan waktu mengaji tu dia tak buat ibadah. Maksudnya fokus dia pada peringkat permulaan, dia fokus di dalam ilmu. Ibadah lah, yang sunat-sunat dia buat. Puasa dia buat juga, ibadah dia buat juga, sembahyang sunat-sunat dia buat juga. Tapi fokus dia lebih kepada ilmu, supaya dia faham bagaimana cara beribadah. Bila dah selesai dalam ilmu, dia dah dapat qadar yang dia rasa cukup untuk bekal dia di dalam ibadah. Ilmu yang kita nak guna dalam ibadah ni bukanlah perlu mengaji sampai tinggi-tinggi. Maknanya ilmu yang cukup kita kenai mana sah, mana batal, mana haram, mana yang pahala, itu je. Bila kita dah ada yang tu, kalau kita boleh lebih lagi bagus. Maka dia pun mula nak fokus di dalam ibadah. Dia hanya nak duduk berzikir, dia nak banyakkan ibadah. Dia sebab peringkat permulaan dia, kita memang kena mengaji dulu, kena ada ilmu tu. Habis ilmu, lepas tu dia masuk dalam arena ibadah pula. Tapi katanya bila dia nak banyak beribadah, tiba-tiba dia sedar dia ni ada banyak dosa. Bila ada banyak dosa, macam mana nak beribadah dalam keadaan dosa yang banyak? Maka berkata ia, betapa ni maksudnya bagaimana aku berhadap atas ibadah. Macam mana nak buat ibadah, nak duduk di atas maqam jalan ibadah, dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, lagi berlumur-lumur dengan dia. Katanya dosa banyak, maksiat ada,
ada dosa-dosa yang belum dia tinggalkan, ada maksiat yang belum dia buang daripada dalam diri dia. Maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya. Mula-mula kena taubat dulu kepada Allah supaya diampun bagiku dosaku dan dilepaskan daku daripada tawannya, yakni tawan dosa. Kita ni seumpama berada di dalam tawanan bagi maksiat dan dosa kita. Bila kita buat maksiat, maka kita ni di penjara dosa. Kita ni berlumuran dengan kotoran-kotoran maksiat kita. Maka kita perlu bersihkan dulu dosa kita. Kita keluar dulu daripada tawanan maksiat kita supaya kita boleh menghadap Allah. Takkan kita nak jumpa Allah dengan keadaan berlumuran dengan dosa. Dan menyucikan daku daripada segala yang luatnya, luat kotoran, bersihkan dulu. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Bila dah bersih, barulah sesuai untuk kita berkhidmat, dengan makna kita menjadi hamba Allah dan dapat hampir kepada hamparan dampingnya. Barulah kita boleh berada di atas hamparan dampingnya. Seperti mana orang kalau cara orang Arab dulu, bila ada tetamu datang, dia akan menghamparkan kepada tetamu dia hamparan. Jadi kita ni nak menjadi tetamunya Allah, nak menjadi khadamnya Allah, nak menjadi hambanya Allah yang beribadah, yang berkhidmat dengan Allah, maka perlulah kita bersihkan dulu daripada dosa-dosa. Maka berhadap di sini aqabah taubah. Inilah maksud aqabah yang kedua. Bila selesai aqabah ilmu, nak berpindah kepada ibadah, dia sedar dia ni ada dosa banyak, maka perlu kepada taubat. Aqabah taubah maknanya taubat yang diserupakan dengan aqabah. Pada pihak apa? Kedua-duanya susah. Taubat ni pun satu benda yang susah, aqabah ni pun satu benda yang susah. Aqabah ni bukit. Bukit. Macam mana kita nak mendaki bukit tu susah, nak berjalan di lereng-lereng bukit tu susah. Begitu juga taubat. Maksudnya adalah taubat yang sebenar-benar taubat. Bukan taubat yang main-main dah. Kita tahu buat, bukan taubat. Taubat apa yang dikehendaki dengan sebenar-benar taubat di dalam bab dia nanti dia akan ceritakan. Imam Ghazali akan cerita syarat taubat, bagaimana taubat. Taubat ni ada berapa? Taubat ni bukan astagfirullah. Astagfirullah tu bukan taubat. Astagfirullah tu istighfar. Lafaz yang kita gunakan ketika kita nak bertaubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu namanya istighfar. Lafaz ataupun zikir. Zikir yang kita gunakan ketika kita bertaubat. Sunat apabila kita nak bertaubat, kita sebut astaghfirullah ataupun berbagai-bagai lagi jenis. Orang bila nak taubat dia akan guna zikir. Salah satu yang nak menyempurnakan taubat kita adalah taubat dengan lisan, iaitu apa? Astaghfirullah. Taubat ni bukan hanya dengan lisan, turut serta dengan anggota, turut serta dengan hati kita. Kena ada semua, combine semua ni, baru namanya taubat. Kalau setakat lidah saja astagfirullah, astagfirullah apa? Daripada tengok maksiat tapi mata dah tengok astagfirullah, 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 mata dah tengok, itu bukan taubat. Astagfirullah tu hanya lidah. Pernah ada satu orang Arabi, Arab Badui, dia masuk ke dalam masjid. Lalu sebelum supaya sallallahu alaihi wasallam, dia bertaubat, istighfar lah. Kemudian dia tulis Allahu akbar sembahyang. Tu Sayyidina Ali tegur dia. Dia kata, apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata sir'atul lisan fil istighfar. Lajunya lisan di dalam istighfar itu, kata
kata Sayyidina Ali, min taubatil kadzabin, daripada taubat-taubat pendusta, pembohong. Dia kata Sayyidina Ali kata sallallahu laju-laju itu dia kata itu zikir. Tapi kalau benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, perlu penghayatan, perlu kita ada penyesalan. Taubat ni menyesal. Kita nak minta maaf dekat orang, macam mana cara kita nak minta maaf dekat orang? Adakah kita jumpa kawan kita, tak marah, kita jalan. Kita ada dosa banyak dengan dia, kita ada silap banyak dengan dia, salah banyak dengan dia. Kita jumpa lalu dengan dia, jumpa tepi jalan, tak marah. Macam tu je. Mana ada macam tu, kan? Kita kalau salah besar dengan orang, kita tak minta maaf macam tu. Kita jumpa rumah dia, kita ketuk pintu rumah dia, lagi dia tak buka, lagi tu kita tunggu. Sebab apa? Salah kita besar dengan dia. Kita tunggu sampai dia buka pintu, kita salam dia, minta maaf, kita menangis dengan dia, minta maaf, aku ni ada salah silap dan sebagainya. Itu cara kita dengan manusia. Takkan dengan Allah pun kita kata tak ada cara macam tu. Sebab itu ulama kata taubat ini, taubat dengan lidah, taubat dengan hati, dan taubat dengan anggota. Lidah kita mengucapkan astagfirullah, hati kita ni penuh dengan penyesalan, dan anggota kita ni meninggalkan maksiat-maksiat yang kita guna. Itu baru dinamakan taubat. Taubat ni orang selalu faham astagfirullah. Dan astagfirullah itu salah satu daripada perkara-perkara yang kita buat ketika kita bertaubat. Tapi bukan yang tu saja dinamakan taubat. Taubat an-nasuh, taubat nasuha ni taubat maknanya penyesalan dalam hati. Kena ada menyesal dalam hati. Kalau kita tak ada penyesalan di dalam hati, kita tak berazam untuk tinggal dosa-dosa yang kita buat, itu tak namanya taubat. Itu namanya apa? Orang yang mumtani', orang yang menahan diri saja. Dia tak nama orang yang taubat. Dia hanya tahan diri dia daripada buat dosa, sedangkan hati dia teringin lagi nak buat dosa. Hati dia masih ada lagi cita-cita nak buat lagi, ataupun hati dia terasa tergerak lagi nak buat dosa ketika dia bertaubat. Waktu bertaubat tu mesti ada azam di dalam hati, aku tak mau buat dah, aku tinggal dah buat, aku tak mau buat dah. Azam tu kena ada. Satgi kalau dia buat, itu nombor 2 cerita lain. Bila jatuh dalam dosa, lalu dia bertaubat, dia beristighfar, astagfirullahalazim, dalam hati dia menyesal buat dan aku tak mau buat dah. Dia satgi sejam kemudian dia buat lagi. Dah taubat tadi dah menghapuskan dosa dia. Hak nombor 2 tu cerita nombor lain. Dia jangan ketika taubat tu pun tak ada azam. Waktu taubat tu kita tak ada rasa menyesal dan kita tak ada keazaman pun untuk meninggal. Itu tak dinamakan taubat. Itu hanya kata ulama namanya mumtani', orang yang menahan diri, orang yang meninggal. Dia tak nama at-taib, yang mana Tuhan sebut dalam Al-Quran. Tuhan suka orang yang innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan suka orang yang bertaubat. Apa makna taubat? Orang yang bertaubat maknanya orang yang dah buat dosa. Bahasa mudah ya, Allah suka walaupun hamba dia buat dosa. Walaupun hamba dia buat salah, Allah suka. Sebab Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Tak salah kita jatuh di dalam dosa ni. Sebab apa? Sebab kita ni memang manusia yang Allah sertakan dengan hawa nafsu. Kita memang akan terikut-ikut. Kadang-kadang salah lidah kita terlajak cakap, kadang-kadang telinga kita dengar dosa, kadang-kadang mata kita tengok maksiat, kadang-kadang tangan kita. Sebab hati kita ni tak bersih, hati kita ni ammarah bisu'. Memang biasa kita jatuh dalam dosa, tapi yang perlunya kita kembali kepada Allah. 1000 kali pun dosa kita berlaku dalam satu hari, maka 1000 kalilah kita taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah sentiasa, setiap kali kita bertaubat. Ini faqam. Ini kita kata at-taubah, aqbah taubah. Macam mana kita nak jadi orang hak macam ni? Bukan senang. Bukan senang. Dan taubat ini ada di setiap maqam, ada di setiap ahwal, ada taubatnya.
Maqam ini ada bagi orang yang permulaan dan ada sehingga orang yang dah habis kesudahan. Taubat ni ada bersama kita sampai kita mati. Walaupun kita jadi wali, walaupun kita jadi orang yang soleh, walaupun kita jadi hebat, walaupun dosa kita dah tak ada sekalipun, taubat akan ada bersama-sama dengan kita. Sebab taubat ni ada di setiap maqam, ada di setiap ahwal, cuma berbeza. Berbeza cara. Taubat untuk level yang pertama, untuk permulaan, taubat daripada dosa-dosa besar. Ini taubatul inabah. Taubat orang-orang yang mula nak bertaubat ni. Mula-mula dia hanya bertaubat pada dosa besar. Hanya kebanyakan orang awam begitu. Kalau dia buat dosa kecil, dia berasa lagu tak ada dosa. Padahal dia buat dosa, dia tak berasa pun. Dia tengok maksiat, dia tak berasa pun. Nak asal menyelesaikan, nak istighfar malam lagi. Astagfirullahaladzim, banyaknya mata aku tengok dosa ni. Tak ada, tak berasa. Tapi kalau buat dosa besar, terasa, ya aku buat dosa besar ni, astagfirullah. Baru ketika tu nak menyesal. Ini permulaan, pangkat yang bawah sekali, taubat bagi dosa besar. Naik sikit, dia usaha melazimi diri dia dengan taubat ni, sehingga dia boleh istighfar, bertaubat juga pada dosa-dosa kecil. Jatuh saja dosa kecil, terus istighfar. Jatuh saja dosa kecil, terus istighfar. Istighfar bukan istighfar yang biasa, tapi dengan penyesalan. Dia menyesal, astagfirullahaladzim, menyesal hati ni buat. Ataupun sekurang-kurangnya kita malam-malam sebelum tidur tu kita ingat balik semua benda yang kita buat, lalu kita menyesal, kita istighfar, astagfirullahaladzim, hari ni aku buat dosa banyak. Esok pagi aku azam, aku tak mau buat. Esok nak cerita lain. Esok tu cerita lain, kita buat tak buat cerita lain. Tapi setiap malam sebelum tidur kita istighfar dulu. Kalau kita ada dosa, memang ada, bukan kalau ada, memang ada. Nombor 2, dosa kecil. Naik lagi, kalau kita dah selalu dah beristighfar sehingga melazimi, kita jadi orang yang soleh, maka tahap seterusnya hatta pada benda yang makruh. Buat benda makruh pun istighfar. Ketika tu bukan lagi dosa, dah benda yang bukan dosa pun kita istighfar, astagfirullahaladzim. Benda ni makruh, Allah tak suka. Benda ni makruh, Nabi tak buat, tapi aku buat, astagfirullah. Sehingga kan benda yang khilaful aula pun dia istighfar. Kemudian sehingga kan ulama kata naik lagi sampai ru'yatul hasanat, melihat benda-benda yang baik pun dia beristighfar. Sehingga kan dia beristighfar apabila dia berasa dia bertaubat pun dia istighfar. Dia rasa dia bertaubat, dia istighfar. Dia perasan dia ni taubat yang benar-benar taubat, aku ni bertaubat sungguh ni, maka dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Perasan, duk berasa dia tu dah di golongan orang-orang yang at-tawwab, orang yang benar-benar suka banyak bertaubat. Dia duk berasa diri dia macam tu, maka dia bertaubat sampailah tingkatan yang tertinggi sekali, sehinggalah di dalam hati dia kalau ada selain daripada redha Allah, terus dia taubat. Ada selain daripada redha Allah, terus dia bertaubat. Sehingga tingkatan orang ulama-ulama sufi yang para wali Allah, taubat daripada apa? Ketika tu dia tak lagi taubat daripada dosa, tak lagi taubat dari yang lupa, tetapi taubat dia daripada apa? Ketika hati dia terlupa untuk syuhud kepada Allah. Sekelip mata dia lalai hati dia daripada Allah, terus dia bertaubat. Tak ingat Allah seketika, lupa Allah seketika, terus bertaubat. Sebab itu kita pernah cerita dulu kan, ada satu yang kita cerita, ada seorang wali Allah ni, dia ambil debu di dinding rumah jiran dia tak? Ketika habis makan tangan berminyak, dia nak hilangkan minyak, dia ambil debu di rumah jiran. Kerana perbuatan dia macam tu, dia bertaubat selama bertahun-tahun, menangis bertahun-tahun. Sampai anak murid dia tanya, wahai tuan guru, kalau masalah macam ni yang kau menangis, pergilah minta maaf lah kepada tuan rumah itu, settle masalah. Dia kata, kalau benda tu dah lama aku settlekan, minta maaf kat tuan dia dah lama aku settlekan, aku dah minta maaf. Hari aku buat tu pun aku dah minta maaf dah pada tuan dia. Yang masalahnya apa? Yang aku taubat sampai tanta ni sebab apa? Sebab ketika aku letak tangan aku di dinding dia tu, aku terlupa dengan Allah. Macam mana aku boleh pergi letak?
Sedangkan Allah melarang aku ni mengambil hak-hak. Kalau aku ingat Allah ketika itu, tentu aku tak letak tangan aku di dinding rumah orang. Aku boleh buat benda tu sebab apa? Sebab aku lupa dengan Allah. Maka ini yang dia taubat ni, salah dia dengan Allah. Ini taubat orang-orang yang hebat. Taubat para anbiya. Sebab tu kita melihat dalam kitab-kitab surah, kita tengok pada apa sirah-sirah para anbiya. Para nabi pun bertaubat. Nabi Adam pun tunduk kepada Allah. Nabi Nuh pun malu tunduk, tak panggung kepala dengan Allah ketika mana dia panggil anak. Dia kata, inna bani min ahli. Dia kata, anakku daripada ahli aku. Tuhan kata, tak, anak engkau bukan ahli engkau, tak boleh naik kapal sekali. Anak Nabi Nuh ada satu orang yang tak naik kapal, ada yang seorang yang tenggelam. Yang 3 lagi naik di kapal. Tuhan kata, anak engkau bukan golongan engkau, tunduk dia. Sebab apa? Malu dengan Allah. Dia minta benda yang tak sepatutnya dia minta. Tunduk, tak panggung kepala dia sampai bertahun. Taubat apa tu? Bukan taubat kita kata kerana kesalahan tak, tapi taubat kerana malu dengan Allah. Tak ada dosa. Para anbiya ni tak ada dosa. Tapi taubat apa? Kerana malu. Ada taubat orang yang permulaan ni taubat kerana apa? Kerana takut kemurkaan Allah. Taubat kerana takut dengan kemurkaan Allah, itu taubat untuk orang yang mula-mula. Dipanggil apa? Taubatul inabah. Taubat yang mula-mula. Macam kita taubat kerana takut dengan Allah. Ada taubat yang seterusnya dipanggil taubatul istijabah. Taubat apa? Bukan kerana lagi takut kepada iqab Allah dah, tapi taubat kerana malu dengan kemurahan Allah. Taubat kerana malu dengan kemurahan Allah. Itu jenis taubat. Di antara jenis taubat. Kadang-kadang kita bertaubat kerana kita takut. Kadang-kadang kita taubat kerana apa? Kita malu dengan Allah. Kemurahan Allah. Allah ni pemurah. Walaupun dosa banyak, walaupun maksiat kita banyak, tapi Allah tetap bagi. Allah tak pernah kucar-kacirkan keluarga kita. Allah tetap bagi rezeki anak kita. Allah tetap bagi boleh kita ni makan, minum. Allah tak pernah keringkan air. Kalaulah Allah keringkan air, kita hari ni nak minum air apa? Allah tak pernah uji dengan benda yang pelik-pelik macam tu. Sedangkan kita ni banyak dosa-dosa yang kita buat, maksiat yang kita buat. Dulu ada seorang raja yang soleh, yang dia selalu datang berjemaah. Dia akan solat berjemaah. Dia solat berjemaah. Sehingga masjid tu akan tunggu raja. Raja tak main, tak solat lagi lah, tunggu. Bila lama-lama macam tu, mulazamah macam tu, sampailah satu ketika raja ni ada hal benda. Raja dia kadang-kadang sibuk, bukan kadang-kadang, selalunya dia akan ada kerja lah, sehingga menyebabkan dia waktu dia untuk solat tu lambat. Dia lambat pergi. Orang pun tertunggu-tunggu lama. Bila lah nak raja ni nak main, orang nak sembahyang, tak pengen main lagi, nak sembahyang lagi takut. Jadi duk tunggu-tunggu lama-lama, dah kali dia pas sembahyang juga lah. Kemudian ada orang soleh, bila raja datang tu, dia berjumpa dengan raja. Dia tegur raja. Dia kata, tuanku, kenapa datang lambat sangat? Orang tunggu lama. Dia kata, sibuk dengan urusan ni, ada urusan dunia yang perlu dia uruskan. Ada orang soleh ni pun tanya kepada raja, tuanku, kalaulah satu hari nanti air semua tak ada, kat negara kita ni kering hari, tuanku sangat dahaga, ada air separuh gelas sahaja, tapi bukan yang tuanku punya, orang lain punya. Tuanku sangat dahaga. Agak-agak kalau tuanku nak ayat tu, berapa banyak harta yang tuanku nak beli.
ajar ni kata, kalau aku sangat dahaga ketika itu dan ayat orang lain semua dah tak ada, tinggal yang ni saja aku sanggup beli walaupun separuh daripada kekayaan aku. Walaupun separuh daripada kekayaan aku sanggup beli. Lepas tu orang soleh tu tanya lagi, tuanku, kalau tuanku minum ni tengah-tengah dahaga sangat ni, kupuh-kupuh minum, tiba-tiba tersedak batuk tersedak tak berhenti, boleh menyebabkan kematian. Dan hanya ada seorang tabib yang pandai dalam bidang ni. Orang tabib lain tak ada. Tabib tu seorang tu saja yang reti mengubati orang yang tersedak tak berhenti ni. Tuanku tersedak dan hampir nak mati. Agak-agak berapa banyak yang tuanku nak bayar kepada tabib ni untuk menyembuhkan penyakit ni? Kata raja tadi, kalau dah tak ada tabib lain, aku sanggup bayar kepada dia separuh daripada harta aku. Maka kata orang soleh tadi, kalau macam tu tuanku orang miskin lah ni. Separuh beli ayam, separuh lagi bayar tabib tu. Lagi tuanku apa yang ada. Kalau di dalam keadaan ketika itu, tuanku akan jadi orang yang paling miskin. Apa pun tak ada, sekupang pun tak ada. Separuh hanya untuk air, separuh lagi untuk ubat. Tuanku ada apa? Tapi alhamdulillah hari ini tuanku duit masih banyak, harta masih banyak, ayat masih banyak. Kenapa tuanku datang solat lambat? Situ saja nak tegur. Kenapa tuanku solat datang lambat? Tuhan tak pernah keringkan air untuk tuanku. Tuhan tak pernah buang harta-harta tuanku. Tuhan tak pernah bagi penyakit kepada tuanku yang pelik-pelik sampai menyebabkan kematian. Pasal apa tuanku datang lambat untuk salat? Sedangkan Tuhan kekalkan semua nikmat-nikmat ni. Kenapa masih kita boleh melambat-lambat? Ini orang soleh ni. Kita sembahyang tu bagus dah, rahmat boleh sembahyang. Kalau ada raja yang boleh main berjemaah tu, alhamdulillah. Tapi ini ceritanya raja yang soleh bersama dengan rakyatnya yang soleh. Mangkat depa lain-lain. Itu sebagai teguran. Sebagai teguran. Orang Allah mana boleh tegur raja. Tak boleh tegur ajar. Tapi orang-orang dulu, orang soleh dulu, mereka menegur raja mereka. Menegur raja mereka. Sebab apa? Sebab agama ini Nabi kata an-nasihah, ad-dinun nasihah. Kepada siapa nasihah ni? Kepada semua. Hatta kepada ketua-ketua, hatta kepada raja-raja. Maka itu teguran. Jadi nikmat ni Allah bagi kepada kita ni, kita kena syukur. Jangan kita nodai dia dengan maksiat. Maka ini aqabah yang kedua yang perlu kita tempuhi setelah daripada aqabah ilmu. Dan taubat ini dipanggil asas likulli maqam. Asas bagi setiap maqam untuk seseorang hamba itu yartaqi, naik. Untuk kita naik daripada setiap maqam, kita perlu ada taubat dulu. Kalau tak ada taubat, maka kita tak boleh naik maqam. Setiap dalam ilmu tasawuf ni dia ada namanya maqam. Maqam ni maknanya kita tetap di dalam satu-satu keadaan. Itu bahasa mudahnya. Kita berada di dalam maqam taubat, maknanya kita ni orang yang sentiasa bertaubat. Kita duduk di dalam maqam zuhud, maknanya kita ni orang yang sentiasa zuhud. Bukannya main kejap ada kejap tak ada. Itu bukannya namanya maqam. Setiap atau maqam atau pendarjat di dalam ilmu tasawuf ni, ilmu membersihkan hati ni, akan ada taubat, disertai dengan taubat. Taubat ni ada di setiap maqam sampai kita mati. Selagi kita duduk naik maqam, selagi itu taubat tu akan sentiasa ada. Dan taubat itu berubah di setiap maqam, berubah jenis-jenis taubat. Asas. Maka seperti mana orang yang tidak ada bumi, tidak ada tanah, dia tak boleh bina rumah. Begitu juga orang yang tidak ada taubat, maka dia tak boleh bina ibadah. Dan tidak boleh ada maqam, naik maqam tak ada bagi. Sebab apa? Dia seperti asas, seperti tanah. Kalau ada tanah, kita boleh pacak rumah. Kalau ada taubat, kita boleh letakkan ibadah. Dan maqam-maqam yang lain pun kita boleh naikkan di situ. Kata Syekh Al-Malibari, "Fattaubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kulli khairi ajma'a ashmala." Taubat itu miftah likulli ibadatin,
kunci bagi setiap ibadah. Fattaubu miftahun likulli ibadatin. Taubat itu kunci bagi setiap ibadah. Nak buat apa-apa ibadah pun, buka kunci dia dengan taubat. Pembukaan dia dengan taubat, dan asas bagi kebaikan seluruhnya. Maka berkehendak ia tiada mustahil, yakni tak dapat tiada kepada memutuskan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya. Maka mengambil ia pada yang demikian. Demikian makna memutuskan aqabah ni, dengan mendirikan taubat yang sadiqah di dalam hukumnya. Ni hak-haknya, hak taubat. Yang ni apa maknanya? Rukunnya dan syaratnya hingga diputusnya akan dia. Taubat ni kena ada syarat dia, kena ada rukun dia. Dan taubat ni ada banyak definisi takrif dia. Apa takrif dia nanti di dalam aqabah dia akan diceritakan. Cuma yang paling masyhurnya yang diguna pakai taubat ni ada 4 kan. Mana-mana mengaji pun guru akan beritahu ada 4. Ada 4 dia punya syarat taubat. Apa dia? Menyesal, tinggal, tak cita-cita ulang kembali. Ini 3 syarat taubat kita dengan Allah. Tinggal, menyesal, tak cita-cita ulang balik. Dan kalau dosa kita tu ada dengan makhluk, kena tambah lagi satu. Kita kena kembalikan hak makhluk tadi. Kalau kita kena tinggal. Contohnya kalau orang buat dosa, maka dia kena tinggal dosa dia. Kalau dia tengok maksiat, dia kena tinggal tengok maksiat tu. Kalau dia ada benda-benda yang haram, maka dia kena buang benda-benda haram di sekitar dia. Itu syarat yang pertama. Kemudian menyesal. Dalam hatinya menyesal buat dosa, kena ada penyesalan. Kalau tak menyesal, itu tak namanya bertaubat. Nombor 3, tak cita-cita ulang balik. Dia tak boleh ada harapan nak ulang balik. Kalau dia taubat tapi dalam hati duk teringin lagi nak buat ketika dia bertaubat tu, itu bukannya nama taubat. Ini kita dengan Allah. Apa dosa kita dengan Allah? 3 ni. Kalau dosa kita dengan makhluk, kena tambah lagi satu. Kita kembalikan hak-hak yang sepatutnya ada kepada makhluk. Kalau kita ambil barang dia, kita kena pulangkan semula. Kalau taubat tu benda yang perlu kita minta maaf, maka kita perlu minta maaf kepada makhluk. Ini susah lah. Susah. Lebih susah taubat dosa kita dengan Allah ini, taubat pada dosa kita dengan makhluk. Sebab Allah ini dia Maha Pengampun. Kita taubat sungguh-sungguh, dia ampunkan dosa kita. Tapi manusia ni, dia bukannya sifatnya macam tu. Kadang-kadang kita taubat, kita minta maaf sungguh-sungguh dekat dia pun, dia tak mau ampunkan kita lagi. Jadi ada caranya lain lagi lah. Kata ulama, kita banyakkan buat amal ibadah, sedekahkan pahala kepada dia. Mudah-mudahan nanti di akhirat dia tengok kita ni banyak sedekahkan pahala kepada dia, kita buat apa-apa untuk dia, maka dia ampunkan dosa kita. Lebih susah lagi daripada dosa kita dengan sesama manusia, dosa kita dengan sesama binatang. Ini lagi susah. Dosa dengan manusia kita masih boleh minta ampun, minta maaf, hak kita sampai takat tu je. Dia tak mau maafkan, itu kita serah kepada Allah di akhirat nanti. Ada mungkin kita kata diselesaikan di sana. Tapi kalau dosa kita dengan binatang, macam mana kita nak minta maaf aja? Kucing bukannya faham bahasa minta maaf. Kucing bukannya faham bahasa manusia. Kadang-kadang dia salah faham. Kita nak buat baik, dia ingat kita buat dia. Kadang-kadang kita buat jahat, dia ingat kita buat baik. Dia bukan faham. Kucing ke apa ke, kadang-kadang orang suka sepak kucing dan sebagainya. Sebab ada sebahagian kisah orang Sufi kan, saya pernah cerita rasanya. Sufi yang mana dia beribadah, lalu dia nampak seekor burung jatuh dari pokok, anak burung. Lalu dia pun pergi nak ambil, nak selamatkan anak burung tu. Dia ambil genggam,
Mak dia baru balik, mak burung ni baru terbang, baru balik. Balik-balik tengok kawan tu duk pegang anak dia mati. Dia ingat supir ni lah yang bunuh anak dia. Dia kata dia genggam sampai mati. Yalah, anak burung tu kecil dia pegang bagi tu, mati. Ibu burung ni doa kepada Allah supaya Allah bagi doa supaya binasa Tok Ali tadi. Maka dia kena penyakit stroke sebelah badan. Pada masa yang sama Allah bagi hujan kepada dia untuk meningkatkan keimanan dia, tapi asbab dia dapat tu hak tadi. Memang tak salah dia. Maka ini namanya ujian kepada dia untuk menaikkan maqam dia, menaikkan martabat dia. Maka dia sabar dengan penyakit dia. Itu nisbah dia tak salah. Tapi asbab dia dapat tu apa? Hak tadi. Doa seekor burung. Burung tu salah faham. Burung tu doa, ya Allah dia bagi mati anak. Allah makbul doa hamba-hamba dia. Atau binatang pun Allah ini ada ihsan. Allah ini buat baik kepada semua makhluk dia. Hatta binatang ni doa dengan tulus. Dia doa, ya Allah anak aku mati. Maka Allah makbulkan doa burung ni. Cacat sebelah, stroke sebelah. Sampailah satu hari sang orang soleh